Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perkara wabak coronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian termasuk mencari jawapan mengapa wabak tersebut dapat dikawal dengan berkesan di negara ini. Titah baginda, adakah antara sebabnya ialah kerana kita terus mematuhi piawaian standard antarabangsa di samping secara konsisten menggunakan vaksin ketuhanan berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Justru baginda menekankan wabak coronavirus penting untuk dibuat kajian dan huraian bagi menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian kerana hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah putusan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda ke-74. Baginda bertitah, walaupun negara masih berwaspada terhadap penularan wabak coronavirus, Majlis Ilmu tahun ini masih dapat diungkayahkan. Sehubungan itu, beta berpendapat kita masih saja tidak boleh leka dengan keadaan sekarang. Usaha dan langkah berjaga-jaga masih saja perlu diteruskan dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa terus diamalkan. Sesuai dengan tema Majlis Ilmu pada tahun ini, iaitu mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Kita tidaklah wajar untuk lupa bersyukur di atas limpah kurnia Allah menyelamatkan kita dan negara dari wabak yang sedang menular itu. Tema ini cukup relevan untuk dibincangkan oleh para ilmuwan yang terdiri daripada para ulama, pakar perubatan dan kesihatan, serta juga ahli akademik. Ia tidak syak lagi adalah perkara penting kerana kesihatan merupakan anugerah Allah yang amat berharga. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan, sejajar dengan tuntutan agama, maka inilah masanya untuk semua pihak komited dengan perkara kesihatan. Kerana itu juga dianggap satu cara untuk mengelakkan jangkitan wabak. Pada hemat beta, sesuai dengan suasana majlis ilmu, tidak syak lagi perkara wabak coronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian termasuk mencari jawapan mengapa wabak ini alhamdulillah dapat dikawal dengan berkesan di negara kita. Adakah pada pendapat para ilmuwan bahawa di antara sebabnya ialah kerana kita terus mematuhi piawaian standard antarabangsa, di samping secara konsisten menggunakan vaksin ketuhanan berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Perkara ini penting. Kiranya dengan kajian dan huraian itu akan dapat menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian. Sesungguhnya, hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, kita semua yakin setiap kejadian yang didatangkan oleh Allah adalah tidak sunyi dari mengandungi hikmah. Kerana itu, titah baginda ia perlu difahami dan dipelajari untuk mengetahui hikmahnya. Jika hikmah dapat diketahui walaupun sedikit, maka kesannya adalah mampu untuk menumbuhkan keinsafan atau kesedaran di hati kita.
Inilah harganya hikmah itu. Beta dari dahulu lagi mengharapkan supaya majlis ilmu berupaya untuk memacu kesedaran beragama dan bermasyarakat. Ia beta lihat sebagai mampu untuk memainkan peranan khusus dalam bidang keilmuan dan dakwah, iaitu apabila di antara acara-acaranya ialah berupa forum atau seminar dan ceramah. Ini semua tidak diragukan lagi adalah wadah ke arah penyebaran ilmu dan dakwah itu. Beta optimis, majlis ilmu memang mampu untuk mencipta visi dan misi yang berkebajikan bagi negara. Kerana itu adalah sesuai untuk ia terus diadakan dari tahun ke tahun untuk meraih manfaat daripadanya. Akhirnya, beta mendoakan semoga semua pihak yang berkenaan bagi menjayakan majlis ilmu ini akan sentiasa dikurniakan dengan kesihatan supaya mereka dapat terus berbakti melaksanakan khidmat masing-masing kepada negara. Agama Islam meletakkan kesihatan dan kesejahteraan di tempat yang tinggi selepas keimanan. Kesihatan yang optimal tidak syak lagi akan membolehkan seseorang individu menunaikan kewajipan dunia dan akhirat dengan sempurna. Menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri adalah amanah Allah yang mewajibkan hamba-Nya untuk sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat dan bersih. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam ceramah khas Majlis Ilmu sempena Majlis Ilmu 2020 sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-74 pagi tadi. Majlis berlangsung di Masjid Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Hud oleh Awang Muhammad bin Ali, pegawai pelajaran Sekolah Arab Rimba yang antara lain menjelaskan mengenai sifat orang yang tidak beriman dan orang munafik dan sifat orang-orang beriman yang bersabar dan melakukan amal soleh ketika dikurniakan nikmat dan diuji dengan kesusahan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu 2020 dalam ucapan alu-aluan antara lain menyentuh mengenai tema Majlis Ilmu tahun ini. Tema Majlis Ilmu tahun 2020 ini ialah mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Tema ini dipilih bagi mengambil kira pada masa ini situasi penularan pandemik COVID-19 yang telah melanda dan memberi kesan yang besar khususnya terhadap kesihatan dan perkembangan sosioekonomi yang dihadapi oleh dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Tema ini menjelaskan bahawa kesihatan merupakan nikmat dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Islam sangat menitik beratkan penjagaan kesihatan fizikal dan spiritual di mana badan dan mental yang sihat merupakan asas kepada pembangunan dan kesejahteraan diri dan ummah. Kesihatan juga menjadi asas utama bagi mencapai kejayaan dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dalam ceramah khas Majlis Ilmu 2020 menekankan kesihatan adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan utama selepas nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib disyukuri.
dalam konteks bernegara dan berkerajaan. Yang Berhormat Pihin menjelaskan, negara melaksanakan kewajipan mensyukuri nikmat kesihatan dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan yang percuma dan dapat diakses oleh sekalian rakyat. Kita sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai bangsa, sebagai warga negara dan negara kita, pemerintahan kita adalah mensyukuri nikmat. Dalam arti kesihatan, kita boleh dapat buktikan bahawa perkhidmatan kesihatan kita ada. Menggunakan nikmat dalam arti kata yang sedemikian, kita menjaga kesihatan itu melalui perkhidmatan kesihatan. Dan kita sedar bahawa segala nikmat itu dipergunakan dengan baik dan akhirnya mendatangkan hasil yang baik. Umpamanya kita terlepas daripada penyakit-penyakit berjangkit. Pencapaian kita dari segi umur hayat, jangka hayat, semuanya itu kita berjaya mencapai suatu kejayaan yang ada dalam aspek-aspek tertentu melebihi daripada jangkaan WHO. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan dan negara kita ini, dan sebahagiannya kita ini terlibat dalam menjayakannya, melaksanakannya, adalah menepati prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kesejahteraan dipelihara, petani memeliharanya dan kerajaan bertanggungjawab sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kaedah prinsip kaedah am. Bagi memohon keberkatan Majlis Doa Kesyukuran sempena Majlis Ilmu 2020 sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia ke-74 dibacakan oleh Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami mohon ke hadirat Tuhan kami, semoga majlis pada hari ini akan dapat memberikan lagi ilmu yang bermanfaat kepada kami dan bangsa kami, di mana dengan sebab ilmu-ilmu itu akan membawa kami mampu membina diri kami menjadi insan yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta dapat membangun dan memajukan negara kami Brunei Darussalam. Majlis ilmu diselenggarakan bersama oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kesihatan yang matlamatnya bagi menghidangkan ilmu yang mampu menterjemah dan menjelaskan peranan serta kesan kepimpinan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menerapkan nilai-nilai utama yang berkaitan dengan kepentingan kesihatan dan kebersihan, termasuk kesannya kepada pengukuhan kerohanian serta keimanan dalam agenda pembangunan negara. Susulan kejayaan penandatanganan Memorandum Persetujuan di antara Universiti Teknologi Brunei dan Kolej Antarabangsa Micronet MIC mengenai Bridging Program UTB-SP. UTB akan meneruskan kerjasama bersama Micronet melalui penandatanganan Memorandum Persetujuan mengenai program ijazah pengkomputeran UTB-MIC. Naib Chancellor UTB menyatakan perkara tersebut semasa penandatanganan Memorandum Persetujuan bagi program artikulasi dalam bidang pengkomputeran. Profesor Dr. Dayang Zohrah binti Haji Sulaiman menjelaskan melaluinya akan menunjukkan keupayaan UTB untuk memberikan impak positif dan perbezaan ketara dalam pendidikan tinggi. The fact that we are being recognized by a private institution in the country to deliver quality education, which has been monopolized by overseas institutions in the past, is a great accomplishment to that. Both UTB and Micronet are together in this journey as the articulation program will become the first for us. The collaboration between UTB and Micronet will support UTB's vision in being a global university impacting society by supporting two strategic focus areas, namely quality education and quadruple helix engagement. UTB is deeply committed in providing quality technological education as well as to equip and develop graduates to be future ready and industry relevant. Menandatangani bagi pihak UTB ialah Naib Chancellor UTB. MIC pula diwakili oleh Sylvester Yong, Ketua Pegawai Eksekutif MIC. Hadir Yang Berhormat
Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga dan Timbalan Pengerusi Majlis UTB, melalui perjanjian tersebut akan memudahkan pelajar berpotensi untuk mendapatkan kemasukan ke universiti dalam jurusan berkenaan. Program Hufaz Junior dapat membantu para peserta dalam memahami isi kandungan Al-Quran untuk diterapkan dalam ibadah seharian dan dipraktikkan dalam kehidupan. 33 peserta berjaya menamatkan program tersebut yang diadakan sejak 12 Disember lalu. Penyampaian sijil kepada para peserta program diadakan semalam. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program Hufaz Junior adalah anjuran Al-Hufaz Management dengan kerjasama Murajaah Jama'i Brunei dengan sokongan Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamia dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program bertujuan melahirkan lebih ramai generasi Hufaz di masa akan datang. 682 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dengan tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Butiran lanjut mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini akan dapat diikuti seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 192 dengan kes yang sembuh seramai 148. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. ...682 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,347 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 153 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 79,676 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Teknik asas penyelamat dan pertolongan kecemasan di dalam kawasan hutan diterapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi G Daerah Temburong kepada penduduk di daerah berkenaan. Kursus selama 2 hari itu berakhir dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Kursus merupakan inisiatif bahagian institusi Mukim dan Kampung bagi memberikan pengetahuan mendalam terutama semasa mengadakan aktiviti riadah, rekreasi dan mendaki bukit di kawasan perhutanan. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Temburong dan Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kursus memfokuskan para belia dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Alhamdulillah juga peserta-peserta kursus ini semua bekerjasama, semua membuat peranan dan semua memegang pembahagian-pembahagian yang telah diaturkan oleh jurulatih itu. Dan alhamdulillah juga jurulatih yang dibagikan diantar oleh Jabatan Bomba dan Penyelamatan ini daripada pakar-pakar penyelamat yang nyertani legend di negara Ketani, dan diorang itu membagikan kami acknowledge yang bagus, mantap dan dapat dipahami. Dan alhamdulillah kalau sebenarnya
diorang sendiri mengira-ngirakan 2 hari ini memang not enough time untuk petani menguasai dan membuat kerja-kerja penyelamat itu. Tapi dengan adanya usaha 2 hala, kami yang akan menerima itu memanfaatkan dengan baik apa yang Brunei December Festival BDF 2020 terus berusaha menarik orang ramai dengan mengetengahkan tema rekreasi dan membeli belah. 28 penganjur acara mengikuti acara tersebut. Perkara ini antara yang dikongsikan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa sidang media Brunei December Festival 2020 di kementerian berkenaan. Kita ada 28 event organizer events yang akan mengambil tempat sepanjang Disember, bermula 1 hari bulan Disember hingga 31 Disember. Dan ini merupakan memberi peluang khususnya kepada pihak-pihak yang bergemar kepada berrekreasi, yang mana bukan saja melibatkan individu, mana juga keluarga, dan sesuai semasa cuti persekolahan. Pengurus David Sea Fest 2020 menjelaskan mereka juga menyokong jualan para peniaga tempatan. Di samping itu, mereka juga menjual minuman perisa baharu yang akan diadakan pada 18 Disember hingga 20 Disember ini di Pusat Membeli Belah One City. Samping itu juga kami invite a lot of vendors for free just to help us out to support orang punya businesses juga, and also not forgetting the Brunei vinyl collectors, peminat-peminat piring hitam, because our passion is about music juga. Kami pun menjemput bis dorang untuk mengkongsikan sama passion terhadap piring hitam, all this and all. And we have fitness activity. Pertandingan ikan hias Battle Fish siri pertama juga akan diadakan pada 27 Disember ini. Anjuran Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Aesthetic Battle Community Brunei Darussalam. Menurut Muhammad Azrin bin Haji Jafaruddin, pengurusi Aesthetic Battle Community Brunei Darussalam, pertandingan itu akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Jerudong. Memenangkan kami ada mengadakan pertandingan ikan hias ataupun orang ikan betta fish. Di Brunei ini sudah semakin berkembang. Memelihara ikan ini mungkin tahu, tapi kalau yang tidak tahu, pasal itu kami mengenalkan kepada orang Brunei untuk jam datang hadir sama-sama menyaksikan, oh itu jenis ikan hiasan ini, ikan betta. Menyedari akan kepentingan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi masyarakat dengan orang kulang upaya OKU Pendengaran, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP menganjurkan bengkel asas bahasa isyarat. Bengkel yang diadakan bersempena Harian Terbangsa Warga Emas dirasmikan petang tadi di Dewan Kemasyarakatan Jalan 77, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Saidah binti Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 81 orang yang terdiri daripada ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Pakua, Daerah Brunei dan Muara serta pegawai-pegawai kerajaan menghadiri bengkel asas bahasa isyarat. Di 602 karton dan 10 paket rokok, seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksaise 2006. Ahmad Muniri dijatuhi hukuman penjara 35 bulan kerana gagal membayar denda sejumlah RM460,000. Tertuduh didapati melakukan kesalahan tersebut di Kampung Pulai pada 8 Disember lalu. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.
Sebanyak 6.2 kilogram sayap ayam dalam peti sejuk beku yang diragui kehalalannya berjaya dirampas oleh para pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Halal Syariah Kementerian Halal Agama. Barangan tersebut ditemui dalam operasi di sebuah premis makanan di Kampung Jerudong pada 12 Disember lalu. Kesemua barang rampasan dibawa ke bahagian kawalan makanan halal bagi tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 kerana disyaki gagal mematuhi kehendak dan syarat pensijilan halal Majlis Ugama Islam Brunei. Bahagian kawalan makanan halal Jabatan Halal Syariah akan menjalankan operasi dan pemantauan dari masa ke semasa untuk memastikan peruntukan-peruntukan di bawah Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 termasuk piawaian serta garis panduan sentiasa dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha makanan di negara ini. 2 orang individu telah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12/2006 kesalahan membuang sampah di tempat awam. Saiful Bahari bin Ngah bekerja di syarikat Schlumberger, Eastern Inc dan Lim Hun Pang telah didapati membuang pontong rokok di tempat awam. Bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria telah mengenakan denda kompaun sejumlah RM100 setiap seorang. Mereka diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut dan boleh didakwa di mahkamah jika gagal membayar denda. 3 warga negara asing ditahan dalam operasi pumpung berasingan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam operasi tertumpu di Kampung Sengkurung, 2 warga negara asing ditahan untuk disiasat kerana melanggar peruntukan Peraturan 15/3 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja yang dibenarkan. Sementara seorang lagi didapati gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah sewaktu pemeriksaan. Sementara semasa operasi di Pasar Tani Setenaga Kampung Selayun, seorang lelaki warga negara asing juga ditahan kerana bekerja tidak mengikuti apa yang tercatat dalam pas kerja yang dibenarkan. Kesemua individu berkenaan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang GIPK Bandar Seri Begawan untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Pertandingan pencak silat seni secara maya atau virtual tunggal tangan kosong dan beregu bagi pra-remaja tahun 2020 dihasrat dapat mengenal pasti pesilat-pesilat yang berpotensi untuk diserapkan ke pasukan pencak silat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam. Sehubungan itu, Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum melalui Urusetia Majlis Sukan dan Unit Jasmani selaku penganjur pertandingan tersebut mengadakan sesi penghakiman pertandingan berkenaan pagi tadi di Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan. Pertandingan disertai oleh 5 pesilat lelaki bagi kategori tunggal putera dan 3 pesilat perempuan bagi kategori tunggal puteri. Penghakiman dijalankan oleh para juri bertauliah daripada Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Brunei Darussalam Persib. Pertandingan seumpamanya diharap menjadi medan untuk mengembangkan kemahiran dan pengalaman pesilat-pesilat sekolah serta landasan bagi penilaian prestasi pesilat-pesilat sekolah. Antara yang hadir, Dayang Hajah Hajidah binti Haji Abu Wahab, Pemangku Pengarah Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Pengiran Haji Abdul Karim bin Pengiran Haji Metasan, Naib Yang di-Pertua Persib.